akan diikuti dengan majlis pelancarannya selepas ini. Dan ini adalah merupakan usaha antara pihak NCWO dan UKM bersempena dengan sambutan Hari Wanita yang ke-59 tahun yang bertemakan Wanita Berjuang Menghapus COVID-19. Majlis dengan ini turut mengucapkan selamat datang dan amat mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah binti Said Hassan Shahabuddin yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO merangkap mantan Naib Chancellor UKM. Yang Berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi mewakili Naib Chancellor UKM. Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Para penceramah dan moderator, div-div kehormat serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bagi pengetahuan hadirin, majlis perasmian ini juga boleh ditonton melalui Facebook Live UKM. Majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Silakan. Majlis mengucapkan terima kasih di atas nyanyian Negaraku sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah yang di-Pertua NCWO untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Prof, tolong unmute, Prof. Okay, one more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Wanita kepada semua dan salam Hari Merdeka. Saya ucapkan selamat datang terutamanya kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia Prof Datuk Dr. Abdul Wahab, Engineer Abdul Wahab Muhammad, TNC UKM tapi mewakili Naib Chancellor pada pagi ini. Prof Dayang yang merupakan pengerusi webinar pada pagi ini. Dan beliau juga pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim serta pengerusi Jawatankuasa Kesihatan NCWO. Semua pegawai-pegawai ahli Exco NCWO, ahli gabungan, para penceramah, moderator, para hadirin yang saya kasihi sekalian. Mengikut tradisi, Hari Wanita bermula dengan satu seminar. Dan tahun ini seperti yang dikatakan oleh MC, webinar kita adalah Wanita Berjuang Menghapus COVID-19.
Dan seperti tahun lepas, sambutan kita hari ini juga atas talian. This is the second year we are celebrating Hari Wanita with the dark clouds of COVID-19 hanging over our heads. We dare use the term eliminate or menghapus COVID in our webinar today. This is because vaccines are already available and we know much more about the virus. And so these are like rays of sunshine breaking through the dark clouds. And they brighten our hopes for recovery and return to normalcy. Pada tahun lepas, NCWO dan NGO-NGO yang bergabung dengannya telah pun menunjukkan keprihatinan kita yang sangat kuat selepas wabak diwartakan dan kawalan pergerakan dilaksanakan. Dengan pantas, kita telah bangun membantu menghadapi wabak, membekalkan PPE, alat-alat pernafasan dan juga bantuan kebajikan, keuangan dan sokongan lain bagi mereka yang sangat memerlukannya. Tapi wabak ini masih tidak reda. Malahan mencecah 20,000 semalam. 24 hari bulan Ogos ya. Alhamdulillah sudah muncul vaksin untuk mencegah jangkitan. Dengan adanya vaksin, strategi NCWO pun beralih kepada usaha pemulihan melalui peningkatan kadar suntikan vaksin di kalangan wanita dan keluarga mereka. Salah satu strategi adalah pelaksanaan webinar ini sendiri bertujuan menjelaskan impak COVID ke atas kaum wanita dan keluarga dari segi kesihatan, impak sosial, ekonomi dan juga akibat kita mengguna terlalu banyak ICT ya, social media dan sebagainya. We have got some positive but there are also negative impact ya. Dan ini juga akan dibincangkan. Webinar ini akan mengupas yang pentingnya, dengar baik-baik nanti, Tan Sri Jamilah akan kupas peranan wanita dalam plan kebangsaan pemulihan COVID-19. Impak COVID perit dan bahaya. Ramai yang telah bertarung nyawa. Sahabat handai dan kaum keluarga tidak terkecuali daripada deritanya. Marilah semua kaum wanita berbangun berjuang menghapus bencana. Vaksin merupakan satu senjata, galakkan suntikan di kalangan kita dan keluarga. Saya berterima kasih pada Prof. Dayang yang dan jawatan kuasanya yang telah menjemput pakar-pakar terkenal untuk mengupas isu-isu wabak ini. Bersama-samalah kita mencerna atau digest maklumat yang disampaikan dan terjemah kepada tindakan pada peringkat pertubuhan masing-masing dan juga peringkat individu untuk melawan COVID ini. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih pada Naib Chancellor UKM yang menjadi rakan kongsi yang sangat baik dalam usaha murni ini. Budak-budak tanam lenggundi, mari tanam di sudut laman. UKM NCWO saling berbudi biar dikenang sepanjang zaman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang dipertua NCWO sebentar tadi. Terima kasih Tan Sri. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Wakil Naib Chancellor UKM, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan webinar pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang dapat bersama pada pagi ini. Yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin yang di-Ketua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO, juga merangkap mantan Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud
penasihat khas kepada mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai kesihatan awam, juga merangkap ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Pegawai Kanan NCWO. Saya nampak juga di sini Datuk Osman Karim, TNC HEP UKM, juga pegawai kanan UKM yang lain. Div-div kehormat serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam webinar sambutan Hari Wanita Kebangsaan ke-59 dengan temanya Wanita Berjuang Menghapus COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada PKW kerana telah menjemput saya mewakili Naib Chancellor untuk hadir ke majlis yang sungguh bermakna pada pagi ini. Syabas dan saya tahniah saya ucapkan kepada Pusat Kepimpinan Wanita PKW dan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia kerana telah berjaya menganjurkan webinar pada hari ini. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Kebangsaan ke-59 kepada semua wanita-wanita hebat yang turut serta pada hari ini. Semoga hari ini menjadi satu permulaan kepada lebih banyak peluang yang hebat bagi semua wanita di Malaysia untuk terus maju, terus cemerlang dan memacu usaha-usaha yang dijalankan. Hadirin yang dihormati sekalian, pandemik COVID-19 telah membawa banyak perubahan kepada kehidupan kita lah. Terutamanya kami di universiti. Memang terlalu banyak isu yang timbul disebabkan oleh COVID-19 ini. Sejak 19 bulan yang lalu atau lebih daripada itu, dunia dilihat mengalami transformasi monumental. Bermula dari kes pertama yang dicatatkan pada 20 Januari 2020 di Malaysia sehingga kini, kita telah merekodkan lebih 1 juta kes dengan lebih 10,000 kematian. In fact, data semalam saya rasa dah 14,000 kematian. Perjuangan wanita memerangi COVID-19 tidak mudah dan tidak kurang hebatnya. Dari perjuangan suri rumah, ibu kepada anak-anak, kepada wanita yang berkerjaya dan berjawatan tinggi. Berdasarkan statistik dari kajian yang dijalankan oleh Jabatan Statistik Malaysia, sehingga Mei 2021, tenaga kerja wanita adalah sebanyak 6.31 juta daripada 15.88 juta populasi wanita di Malaysia. Maknanya ini adalah satu jumlah yang sangat besar yang mungkin terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Hadirin dan hadirat sekalian, UKM sentiasa peka dan menyokong kerajaan dalam membendung pandemik ini. Untuk makluman semua, UKM merupakan salah satu pusat pemberian vaksin Institut Pengajian Tinggi atau PPB-IPT. Dan Alhamdulillah sehingga 14 Julai 2021, pemberian vaksin di PPB-IPT at UKM telah mencecah 100,000 orang. Saya juga ingin memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana adanya projek rintis program vaksinasi bergerak yang melibatkan kerjasama antara Hospital Chancellor Tunku Mukhlis UKM, PPB-IPT dan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Johor. Jadi semua pihak yang terlibat ini telah membantu dalam memberi vaksin kepada ramai warga negara kita. Projek rintis ini membolehkan pesakit yang terlantar di rumah, warga emas dan OKU yang tiada kemampuan fizikal untuk menerima vaksin. Kini, projek ini telah memberi khidmat kepada penduduk di Seri Menanti Negeri Sembilan pada 2 Ogos 2021 dan sekarang ini telah pun mula bergerak ke Taiping, ke Munting dan juga saya dimaklumkan ke Nipong Tebal. Saya juga suka untuk memaklumkan bahawa Hospital Chancellor Tunku Mukhlis merupakan hospital universiti kedua yang menyediakan pemberian vaksin secara pandu lalu. Selain itu, UKM juga bergerak aktif dalam bidang kesukarelawanan. Seramai 108 orang kaki tangan UKM telah terlibat sebagai sukarelawan di PPB-IPT UKM. Saya yakin usaha-usaha ini akan dapat mempercepatkan lagi hasrat negara dalam mencapai imuniti kelompok.
Hadirin sekalian, UKM sentiasa bergerak aktif dalam menggalakkan pembelajaran, kepimpinan serta penglibatan wanita di Malaysia. Justru penubuhan Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim pada tahun 2012, semasa itu Tan Sri adalah Naib Chancellor UKM, bertujuan untuk memperkasa wanita menerusi pendidikan, latihan, penyelidikan dan input penggubalan dasar. Dan ini merupakan satu testimoni bagi komitmen universiti ke arah memperkasakan potensi wanita untuk mencapai kejayaan yang lebih besar daripada apa yang mereka bayangkan. Sejak pandemik ini bermula, PKW THFH telah memainkan peranannya dalam memperjuangkan usaha-usaha memperkasakan wanita, keluarga dan masyarakat di Malaysia untuk memerangi pandemik ini. Sebagai sebuah pusat yang dikhaskan untuk pembangunan kepimpinan wanita, PKW THFH memahami keperluan untuk menangani implikasi pandemik ini secara realistik terhadap golongan masyarakat rentan iaitu wanita dan kanak-kanak. Walaupun menghadapi banyak cabaran berpunca dari pandemik COVID-19, PKW THFH telah menyesuaikan diri dengan mudah ke dalam norma baru dengan menemui strategi baru untuk menguruskan tugas-tugasnya dan pihak berkepentingan dalam tempoh yang mencabar ini. Profesor Dayang sendiri adalah pakar, seorang doktor dan pakar kanak-kanak, jadi saya percaya dengan pelantikan beliau telah dapat memudahkan usaha menangani COVID ini. Sejak kebelakangan ini, PKW THFH telah memperhebatkan inisiatif-inisiatif untuk wanita dan kanak-kanak. PKW THFH telah memulakan langkah bagi membantu meringankan beban golongan ini dengan melancarkan projek gerobok rezeki bagi membantu golongan kurang berkemampuan di bandar yang kekurangan bahan makanan asas. Program ini telah dijalankan di 5 lokasi sekitar Kajang, Sungai Besi dan Ceras Kuala Lumpur. PKW THFH juga turut menjalankan program sumbangan COVID-19 yang mengutamakan penduduk di 7 lokasi rumah program perumahan rakyat yang terjejas akibat daripada pandemik ini. Mengambil maklum peningkatan kes-kes penderaan emosi kanak-kanak yang meningkat di kalangan remaja dan kanak-kanak, PKW THFH bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pediatrik, Fakulti Perubatan UKM dan NCWO telah mengambil inisiatif menganjurkan siri webinar amalan mesra kanak-kanak di sekolah. Saya juga dimaklumkan Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan UKM bekerjasama dengan PKW THFH untuk penganjuran khusus bersijil dalam talian yang bertajuk Amalan Mesra Kesihatan Kanak-kanak dan Keluarga. Atas usaha berterusan ini, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pasukan PKW THFH yang diketuai oleh Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz. Saya berharap agar usaha murni PKW THFH ini akan memberikan kesedaran kepada pihak-pihak yang berkaitan yang lain yang mana akan memastikan isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita ditangani dengan sewajarnya. Di sini saya juga perlu menzahirkan ucapan tahniah kepada NCWO yang mana telah berjaya memperjuangkan isu-isu wanita sejak ditubuhkan pada tahun 1963 dan juga untuk sambutan Hari Wanita Kebangsaan pada hari ini bagi tahun yang ke-59. Dan sesungguhnya ini mencerminkan komitmen NCWO yang teguh terhadap wanita di Malaysia. Di bawah kepimpinan Profesor Emerita Tan Sri Datuk Seri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, saya yakin bahawa NCWO terus bersedia untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Dan insyaAllah kita akan dapat melihat kejayaan demi kejayaan dan pencapaian yang bermakna untuk wanita, keluarga dan masyarakat. Sebagai rakan kolaborasi PKW THFH, sumbangan NCWO kepada pusat ini adalah sangat dihargai oleh pihak pengurusan dan kaki tangan UKM. Dan saya berharap agar PKW THFH dan NCWO bersama-sama dapat menyediakan penyelesaian terbaik untuk meningkatkan pelibatan wanita dalam menyumbang kepada masyarakat dan pembangunan negara.
Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada PKWTFH dan NCWO kerana mengizinkan saya menjadi sebahagian daripada majlis yang penuh bermakna ini. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk webinar pada pagi ini dan seterusnya didoakan agar majlis pelancaran sambutan Hari Wanita 2021 pada sebelah petang berlangsung dengan sempurna insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Wanita Kebangsaan ke-59, Wanita Berjuang Menghapus COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Timbalan Naib Chancellor UKM di atas ucapan dan penyempurnaan perasmian webinar kita pada hari ini.